Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan topik yang seterusnya, iaitu topik kita pada hari ini adalah berkaitan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, pada hari ini lihat dulu kepada isi kandungan. Pada hari ini kita akan mempelajari 5 perkara penting dalam topik ini, iaitu pertama berkaitan tentang konsep dan pembentukan negara bangsa. Yang kedua, perbezaan konsep negara dan juga bangsa. Yang ketiga, negara dan kewarganegaraan. Keempat, kepelbagaian idea bangsa idaman kita fokuskan kepada Malaysia itu sendiri. Yang kelima adalah etos bangsa dan juga etnosimbolisme bangsa Malaysia. So, 5 perkara ni kita akan bincangkan pada hari ini. Okey, kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, sinopsis daripada perbincangan kita nanti ni, ini adalah sinopsisnya yang mungkin saya boleh bacakan sedikit lah dan kamu boleh lihat. Okey, jika kita lihat, peradaban majmuk di Malaysia ini adalah gabungan dari beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Kita sendiri faham kan, kita sudah belajar pada topik pertama hingga topik yang keempat, bab pertama hingga bab yang keempat, bagaimana sejarah perjalanan sejarah di alam Melayu kan. Okay. So, peradaban majmuk ni dia sangat berkait dengan sejarah di alam Melayu lah, bagaimana terlahirnya ataupun terjadinya ataupun terlahirnya peradaban majmuk di Malaysia ini. Okey, pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudian diikuti peradaban Asia iaitu India, China, Timur Tengah dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya, peradaban ini disambut oleh peradaban globalisasi. Kita akan lihatlah apakah itu peradaban globalisasi. Okey, kita akan lihat apakah itu peradaban globalisasi yang mana ia merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang sangat kompleks. Okey, yang kedua kita lihat di sini ya, sinopsisnya adalah pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan kemerdekaan pada tahun 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa didahului oleh pembinaan negara itu sendiri yang mana ia bercirikan wilayah, adanya perlembagaan dan juga adanya kewarganegaraan. Pembinaan negara lah yang pertama ya. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara, pelan pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Dan kita boleh lihat juga lah di situ ada pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, pembinaan bangsa pula menyusul antaranya melalui institusi sistem politik kepartian dan pilihan raya. Ini nanti kita akan bincangkan. Memang kalau pembinaan bangsa ni kalau tengok dekat Malaysia, memang kebanyakannya yang nampak jelas adalah melalui politik dan juga pilihan raya. Kan macam contohnya UMNO, MCA, DAP, MIC, PAS, apa lagi sekarang? Amanah. Kita lihat mana parti yang orang cakap Cina, mana parti India kan, dan itu semua pun dan semua tu orang cakap kita ni parti pun melalui melihat kepada peradaban majmuk itu sendiri. Okey, dalam konteks ini telah wujud beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Usaha membina peradaban beridentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan secara lebih lanjut. So, kita akan lihat apakah bangsa idaman yang diidamkan oleh masyarakat Malaysia ketika itu. Sebab kita faham negara kita ini bukannya satu bangsa, kita pelbagai bangsa. So, di situ agak kompleks untuk apabila kita membincangkan untuk menjadikan dia satu bangsa. So, nanti ada beberapa bentuk bangsa idaman yang diidamkan oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat kepada hasil pembelajaran. Okey, pada hari ini kamu akan mendapat 2 hasil pembelajaran, iaitu yang pertama, kamu dapat menghuraikan proses pembentukan negara bangsa di Malaysia itu sendiri, dan yang kedua, kamu dapat menganalisis negara bangsa Malaysia dari perspektif peradaban. Seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Jika kamu lihat gambar raja yang di sini ni kan ada sejarah sosial, ada peradaban majmuk, negara bangsa, lepas tu ada bangsa, negara bangsa dan bangsa idaman. Ini seperti apa yang kita lihat tadilah. Jika kita lihat
Daripada gambar raja tersebut, kita dapati pembentukan peradaban majmuk di Malaysia ni terutamanya yang dipengaruhi oleh beberapa perkara lah ataupun yang jadinya peradaban majmuk tu dengan beberapa perkara ini. Yang pertama kita kena lihat daripada sejarah sosial kita, macam mana sejarah alam Melayu yang mana datangnya orang cakap para migrate lah kan, maksudnya daripada China, India, apa lagi. Lepas tu datangnya Inggeris ke tanah Melayu, dan kita tahu sendiri kita ada anak watan Melayu di tanah Melayu kan. Kita akan lihat di situ. Itu mempengaruhi berlakunya orang cakap peradaban majmuk inilah, yang mana dalam peradaban majmuk ini dia perlu ada negara dan juga ada bangsa. Negara macam kita cakap tadilah, dia perlu ada wilayah, apalagi dia perlu ada perlembagaan. Bangsa pula ni macam kita adalah okey, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, lepas tu bangsa Arab, masuklah semua di sini. Dan terlahirlah negara bangsa. Cuma kita akan lihatlah sama ada Malaysia ini, saya tinggalkan persoalan kepada kamu selepas habis saya bentang ini, adakah Malaysia ini boleh dikatakan sebagai satu negara bangsa lah. Okey. Dan dengan wujudnya negara bangsa tu, maka banyaklah wujudnya orang cakap idea-idea bangsa idaman yang diinginkan oleh uh, pelbagai rakyat Malaysia kan. Macam Melayu dia ada keinginan dia sendiri untuk jadikan Malaysia tu sebagai apa. Macam India pula macam mana. Sebab kita ni masyarakat kita ni dalam keadaan rencam kan, pelbagai lah. So kita kena lihat lebih, lihat secara mendalam. Okey, kita lihat. Okey, seterusnya sebelum kita telusuri berkaitan peradaban majmuk dan negara bangsa dengan lebih mendalam, kita wajib mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan peradaban majmuk dan negara bangsa di Malaysia. Okey, kita lihat di sini antara yang mempengaruhi ataupun melahirkan peradaban majmuk ataupun ialah peradaban majmuk di Malaysia ini adalah pertama sekali daripada sejarah sosial itu. Yang mana kita lihat sejarah sosial ini mempengaruhi pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Kalau kita lihat kan di situ kan dia ada kata okey, sejarah di alam Melayu first. Okey, kita lihat dengan adanya peradaban pribumi alam Melayu. Kita sudah belajar apa itu peradaban pribumi alam Melayu di bab 1, bab 2 kan. So saya tidak akan terangkan secara lanjut. Lepas tu datang lagi ke tanah Melayu, orang cakap datang lagi ke Asia yang dipengaruhi peradaban Asia. Peradaban majmuk ni dipengaruhi juga oleh peradaban Asia yang mana India, China, Timur Tengah semua datang ke Asia ataupun ke tanah Melayu itu sendiri. Okey, selepas itu datangnya pula peradaban Barat. Disebabkan kita orang cakap dijajah ataupun kolonial datang ketika itu kan, maka datanglah pula peradaban Barat, pelbagai orang cakap peradaban Barat yang telah orang cakap telah berasimilasi ataupun berintegrasi dalam kehidupan di tanah Melayu ni lah bersama rakyat-rakyat orang cakap rakyat Malaysia ni sendiri. Yang seterusnya yang keempat adalah peradaban globalisasi. Yang ini kita akan tengoklah apakah itu peradaban globalisasi. Okey, itu dari sudut sejarah Melayu dan kita lihat pula apakah peradaban yang beridentitikan Malaysia, macam mana dia terbina. Okey, peradaban beridentitikan Malaysia ini dia terbina setelah kemerdekaan 1997 yang mana di sini pada kemerdekaan ini 1997 ni kita dah start untuk bina negara bangsa itu. Yang mana first kali kita buat pembinaan negara, contohnya negara Malaysia, and then baru kita buat pembinaan bangsa. Okey, sejarah dan sosial ini adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey. Seterusnya, ini seperti yang kita belajar pada orang cakap topik-topik yang lalu, cuma saya akan revise sekejap lah ya kan. Saya akan review balik secara ringkas. Okey, perkembangan sejarah alam Melayu kita tahu ada zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman persejarahan dan juga zaman sejarah moden. Dan ini semua kita tidak boleh asingkan dia daripada topik yang kelima ini sebab ini adalah ibarat akar kepada pembinaan peradaban majmuk di Malaysia itulah. Okey. Seterusnya kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan peradaban globalisasi dan bagaimana ia mempengaruhi kepada kewujudan peradaban majmuk. Okey,
kita lihat daripada slide ini, jika kita lihat era dunia tanpa sempadan, kan? Era dunia tanpa sempadan. Pada masa kini kita tahu kan, era dunia tanpa sempadan yang telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban yang merentasi benua dan sempadan negara menerusi. Pertama, pemodenan dalam pelbagai kehidupan. Kedua, perkembangan teknologi maklumat dan informasi iaitu dari sudut internet, komputer, smartphone dan selain itu juga penggunaan media sosial yang berluas contohnya Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, apalagi TikTok kan. Semua itulah yang kita nampak di sini adalah peradaban globalisasi ini dia membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelbagai aspek kehidupan beratasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran di Malaysia itu sendiri. Okey? Dan kita lihat juga perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Kan kita nampak peradaban globalisasi ni merupakan penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, kita lihat seterusnya pembentukan peradaban majmuk. Okey, ini peradaban majmuk yang secara dulu ya, kita lihat peradaban gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Macam kita cakap tadi lah, semua gabungkan peradaban Melayu, peradaban Asia, apalagi peradaban Barat, peradaban globalisasi. So, maka dia membentuk satu peradaban yang bercirikan atau beridentitikan Malaysia itu sendiri. Yang mana kita tahu peradaban Melayu ini, peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia. Bukanlah peradaban Asia ke, tapi peradaban Melayu yang menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia. Okey, dan kita lihat pula setelah kemasukan para pedagang daripada India, China dan Timur Tengah, ia telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudian disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda, Inggeris yang mana mereka ini telah membawa kepada berlakunya interaksi jaringan peradaban yang lebih rencam. Maksudnya yang lebih sulit lah, yang lebih kompleks lah kita nampak kan. Macam-macam budaya ada masuk dalam orang cakap dalam kita punya uh, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia ni. Okay. Dan yang kalau kita lihat pun pada ketika itu, episod penjajahan Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dan India dan China telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China di Malaysia itu sendiri ataupun di Asia lah. Di Malaysia atau banyak sebab kita fokus kepada Malaysia kan. Yang mana yang kita tahu pada ketika itu pihak Inggeris telah membawa masuk secara besar-besaran pekerja kan. Secara besar-besaran telah membawa masuk secara besar-besaran pekerja asing daripada India dan China bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti kalau kita tengok dulu dari sudut estet, perlombongan apa semua itulah. Okey. Dan kita lihat juga pada hari ini, di era globalisasi, ia telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban itu tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Semua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. So kita kena ingat ada berapa faktor yang mempengaruhi peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Okey. Okay, seterusnya ini saya akan bacakan dan kamu tengok sendirilah macam kita bincang tadi. Sebenarnya ini adalah sinopsis daripada slide yang ke-9 tadilah macam mana pembentukan peradaban majmuk. Peradaban Melayu ini mesti diteras dan dia akan ada kacukan-kacukan ataupun termasuk sekali peradaban India, peradaban Inggeris, peradaban Belanda, peradaban Portugis, peradaban global, peradaban Timur Tengah dan juga peradaban Cina. Kalau kita lihat pada peradaban globalis hingga kini lah, kadang-kadang kita lihat ada juga peradaban lain daripada yang sekarang lah, daripada Jepun, daripada Korea kan kalau kita tengok kan masuk dalam kita punya sistem peradaban acuan Malaysia tu kan kita ada ikut dari sudut pemakaian mereka, dari sudut makanan mereka, cara kerja mereka. Itu antara peradaban global ataupun yang terkini lah. Okey. Okey, kita seterusnya kita lihat pula kepada transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Okey, sebelum peradaban orang cakap majmuk
ataupun peradaban acuan Malaysia ni orang cakap terlahir ataupun terlaksana terjadi, dia melalui beberapa fasa-fasa yang orang cakap yang kita rasa yang sangat penting jugalah. Yang genting jugalah kan. Kalau kita tengok daripada masyarakat majmuk ni, pelbagai etnik ketamadunan payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Ini antaranya lah. Okey, kita nak lihat transformasi sosial dia tu. Okey, kalau kita lihat sekarang pada zaman dahulu, pada 1970-an, pada ketika itu masih lagi orang cakap kita ni tanah Melayu lah ataupun tanah Melayu Malaysia lah kan. Malaysia lah pada tu. Malaysia ni masih lagi dalam kemiskinan dan ketidaksamarataan. Ketidaksamarataan di situ maksudnya apa? Ketidaksamarataan dari sudut ekonomi, pendapatan, kan pendapatan orang cakap masyarakat kita lah, bukan saja pendapatan orang cakap masyarakat Melayu, tapi kita nak bina masyarakat majmuk ni kan. Jadi dari China, India, apa semua tu kan masih lagi tidak sama rata. Sebab kalau kita lihat daripada baca penduduk pada tahun 1970, didapati 49.3% dari semua keluarga di Semenanjung Malaysia ya menerima pendapatan di bawah garis miskin. Pada ketika itu kita masih lagi dalam kemiskinan, yang mana dari jumlah semua keluarga miskin itu 86% berada di kawasan luar bandar dan 14% berada di kawasan bandar itu sendiri. Okey, kita lihat juga kesan daripada kemiskinan dan ketidaksamarataan ini berlakunya kepincangan di atas yang mana kita telah kepincangan di atas dipercayakan telah merupakan maksudnya menjadikan sebab utamalah berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Sebelum itu sebelum ni 1969 kita tahu kan 13 Mei kan berlakunya orang cakap macam pergaulan saudara apa semua kan. Okey. Peristiwa ini merupakan satu perusuhan perkauman yang telah memaksa satu dasar yang bersepadu diwujudkan. Sebab pada ketika itu pada 13 Mei itu sebenarnya berlakunya orang cakap perusuhan perkauman lah. Sebab kita kan banyak orang cakap banyak bangsa kan ketika itu kan, India, China, Melayu. Jadi berasa semuanya tidak puas hati dengan sistem pentadbiran pada ketika itu. Okey. Dan selepas berlakunya 13 Mei itu, maka orang cakap satu dasar telah diwujudkan yang mana kita tahulah kalau tersebut dasar ekonomi baru. Dan dasar ekonomi baru ini adalah satu dasar yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia kedua iaitu pada tahun 1971 sehingga 1975 yang mana orang cakap fungsi dasar ekonomi baru ini adalah untuk membetulkan ketidakseimbangan sosial ekonomi yang wujud di Malaysia di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan di wilayah yang sama. Okey, itu pada tahun 1970-an lah. Okey, kita lihat pula pada tahun 1980-an. Saya mula daripada yang keempat dulu sebab kita buka daripada awal. Kita mesti back ke belakang sejarah dulu kan. Pada tahun 1980 hingga 1990-an maka berlakunya sudah perkembangan industri, adanya pembangunan dan berlakunya penghijrahan lah. Dan kita lihat pada ketika ini pada tahun 1980 prestasi orang cakap ekonomi di Malaysia semakin memuncak lah dan dia menjelang pertengahan 1990 tu lah ketika ekonomi mengalami pertumbuhan pesat yang stabil rata-rata hampir 8% setahun lah. Tahap pelaburan asing dan domestik yang tinggi memainkan peranan penting kerana disebabkan pada masa itu ataupun pada ketika itu ekonomi kita telah pelbagai dan semakin dimodernkan. Okey. Dan macam zaman dulu kita bergantung kepada hasil getah dan timah aja kan. Tapi kalau kita lihat Malaysia pada hari ini terutamanya negara kita ni berpendapatan menjadi negara orang cakap nanti kita akan tengok pada tahun 2000 apa semua tu kan. Yang ini kan 2000 ni sekejap macam saya cakap tadi apabila kita bergantung sepenuhnya pada produk utama lah seperti getah dan timah dan Malaysia hari ini adalah negara berpendapatan menengah
berpendapatan menengah atas dengan ekonomi yang mana pelbagai sektor berdasarkan perkhidmatan dan pembuatan lah. Itu kalau kita tengok pada 1990 sampai 2000 kan kita tengok kita ada perbandaran dah dan kita punya ekonomi pun naik kepada kelas menengah kan. Kita boleh lihatlah di sini. Kan pembangunan industri, penghijrahan dan tahun 2000 kita sudah ada perbandaran dan juga berlakunya ekonomi kelas menengah. Yang mana Malaysia jika kita lihat mereka merupakan adalah salah satu pengeksport terbesar komponen semiconductor dan barang elektrik, contohnya panel suria dan juga teknologi maklumat dan komunikasi iaitu produk ICT yang berada di dunia. Okey, itu saya telah terangkan dan seterusnya pada 2010 kita menuju ke arah negara maju dan kalau kita lihat pun sekarang pun kita sudah berada dalam tahap negara maju lah yang mana negara maju ni antara cabaran dia untuk orang cakap kita mengekalkan negara maju ini adalah yang mana cabaran dia yang boleh saya lihat dalam mewujudkan negara Malaysia yang bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Sebab kita tahu, sebab kita ni bukan orang Melayu saja, kita pelbagai bangsa kan. Jadi untuk penyatuan tu agak sukar di situlah. Tapi jika kita lihat sekarang, Alhamdulillah dan kita bersyukur, Malaysia boleh walaupun pelbagai bangsa tapi boleh bersatu dengan cara yang lebih baik lah. Tidak ada orang cakap pergaduhan yang besar. Kalau kita tengok macam dekat Amerika Syarikat kan, macam mana anak watan dipinggirkan, orang yang migrate yang mengambil tempat tu sendiri kan. Itulah. Dan seterusnya, jika kita lihat dalam negara maju ini juga mesti menjadikan negara itu yang aman, mestilah berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuhnya secara adil dan ia terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara. Walaupun kita lihat sekarang ni orang cakap politik di Malaysia agak terombang-ambing tapi kita masih bersyukur lagi lah. Kita masih ada lagi dalam keadaan aman kan. Okay. Seterusnya kita lihat kepada slide yang ke-12 Okay. Kita lihat pada slide yang ke-12 iaitu pembangunan, migrasi dan juga teknologi. Okey, ini saya akan baca secara simple sajalah. So, ini pun penerangan daripada, ini pun sinopsis daripada slide yang ke-11 tadilah. Jika kita lihat, dia ada dua perkara penting dalam pembangunan, migrasi dan teknologi ini yang mana kemajuan akan melahirkan perubahan sosial yang baik. Contohnya dari pertanian kan, sara hidup kan. Kita kepada komersial industri sekarang ni, walaupun masih ada sara hidup atau pertanian tu, tapi komersial industri semakin berkembang kan. Okay, dari miskin kita pergi ke kelas menengah, dari desa kita ke kosmopolitan, maksudnya lebih moden lah tempat kita tu kan. Okay. Transformasi sosial ini ia melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya moderniti dan kepelbagaian yang mana di situ kita berkongsi nilai sejagat. Maksudnya bukan nilai-nilai orang Melayu saja tapi kita berkongsi semua nilai-nilai daripada nilai yang dibawa oleh orang cakap peradaban India, peradaban Cina, peradaban Barat kan, kita semua berkongsi. Yang mana di situ persamaan pendapat awam. Berlakunya persamaan pendapat awam dan batas etnik tu semakin menipis lah. Kan, macam kalau zaman dulu kita lihat batas etnik tu masih nampak lagi. Tapi sekarang ni kalau kita lihat semakin menipis. Tapi kamu boleh berfikir jugalah sama ada walaupun kita cakap semakin menipis batas etnik tu, tapi ada lagi jugalah beberapa perkara-perkara yang perlu kita selalu tekankan untuk keharmonian dalam sudut etnik-etnik di Malaysia ni kan. Okey, tingkah laku horizontal bukan vertikal, hubungan sosial rantas etnik dan juga agama. Itu antara pembangunan, migrasi dan teknologi. Okey. Seterusnya kita pindah kepada slide yang ke-13 yang membincangkan berkaitan tentang impak kerencaman sosial norma sejagat.
kalau kita lihat di sini, terdapat 3 impak besar daripada kerencaman sistem sosial kita, iaitu yang mana wujudnya budaya politik baru. Budaya politik baru ni macam mana? Kalau zaman dulu kan, kalau budaya politik zaman dulu kan kita susah nak bersuara kan. Diberikan kebebasan bersuara, kita boleh berpersatuan, adanya akses maklumat yang sangat luas, berlakunya sistem demokrasi, adanya perlibatan-perlibatan daripada etnik-etnik lain lah ke dalam orang cakap parti-parti politik tu sendiri. Contohnya orang Melayu boleh masuk DAP, kan? Contohnya orang Cina boleh masuk UMNO, boleh masuk Barisan Nasional, kan? So di situ kita nampak budaya politik baru, bukanlah budaya politik yang berdasarkan kaum semata-mata, kan? Dan kita lihat pula yang kedua adalah nilai politik itu sendiri. Ini dari sudut positif lah. Kita boleh lihat lah. Nilai positifnya amanah dan integriti, berlakunya keadilan, adanya accountability, transparansi dan keterangkuman. Ini pun mungkin kita boleh kaji dan kita boleh bincang nanti selepas ini. Adakah nilai-nilai politik yang diletakkan di sini masih lagi digunakan dalam parti-parti politik sekarang, kan? Okay. Yang seterusnya adalah wujudnya isu-isu lah. Contohnya isu rasuah, isu salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tadbir urus yang baik, federalisme lah. Ini antara isu positif dan juga isu negatif apabila adanya rencaman sosial itulah melihat kepada nilai-nilai sejagat itu. Okay. Seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya slide yang ke-16 berkaitan tentang konsep negara bangsa. Ini saya akan baca saja dekat sini sebab dalam slide ini pun telah lengkap sebenarnya dia menerangkan berkaitan konsep negara bangsa. Okey, kita lihat first sekali, asasnya istilah negara bangsa ini merupakan gabungan dua dimensi, iaitu dua dimensi utama, iaitu apa? Negara dan juga bangsa. Okey, negara terbentuk dengan adanya negara ni terbentuk mesti adanya perkara-perkara inilah. Yang pertama mesti ada tanah air, mesti ada rakyat. Kalau tak ada rakyat, mana ada negara, kan? Mesti merdeka, tidak boleh dijajah. Macam mana kita nak membina negara kalau kita dijajah, kan? Okey. Yang kedua mesti ada kedaulatan. Lepas tu mesti ada sempadan, mesti ada kerajaan dan juga undang-undang. Okey. Semua elemen ini saling melengkapi serta mengesahkan tentang sistem kuasa dan otoriti sebuah negara tersebut. Okey. Menurut Abdul Rahman Imbong, konsep negara bangsa di Eropah bermula apabila lahirnya kelompok bangsa yang menentang kuasa feudal ni lah dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Itu dari sudut negara bangsa yang berada di Eropah. Kejayaan kapitalis ini membolehkan mereka berkuasa dan membentuk sebuah negara moden yang mempunyai sempadan atau wilayah dan bangsa tertentu. Misalnya, kita lihat di Eropah, bangsa Inggeris muncul lebih awal sebenarnya sebelum bangsa Eropah dan negara England moden. Okey, itu yang dinamakan sebagai ini kita lihat konsep negara bangsa. Yang pertama perlunya ada negara itu sendiri. Okey. Seterusnya kita lihat slide yang berapa tu? Slide yang ke-17 slide 17. Slide yang keberapa tu? Saya pun dah tak ingat dari slide yang keberapa. Okey. Konsep negara bangsa, masihkah negara bangsa adalah di mana berada? Okey. Slide yang ke-15. Okey. Okey, kita lihat slide yang ke-15. Yang mana kalau kita lihat negara bangsa ni adalah di mana budaya majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sepadan politik, wilayah dan negaranya. Idealnya, sebuah negara bangsa memiliki hanya satu anak watan. Satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan. Ini kita tengok secara, ini kita tengok dulu secara orang cakap secara awal-awal lah dulu. Apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Kita jangan campur dulu. Contohnya macam dekat Malaysia kan dekat Malaysia anak watan memanglah satu orang Melayu, tapi kita kumpulan etnik kita banyak kan, macam itulah kan. Yang kita kena faham secara idealnya sebuah negara bangsa ni dia hanya memiliki hanya satu anak watan. Satu kumpulan etnik. Contohnya lah kan macam kita tengok dekat, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi lah, cuma ini saya terangkan lebih awal sedikit. Macam dekat Jepun lah kan.
Dia ada satu je bangsa, bangsa Jepun. Ada satu kumpulan etnik saja kan. Dan satu tradisi ataupun budaya tanpa ada kumpulan lain. Macam dekat Malaysia, kita ada anak watan. Anak watan kita adalah rakyat Melayu itu sendiri. Tapi kita mempunyai pelbagai peradaban ataupun pelbagai bangsa lagi. Kan? Contohnya kita ada bangsa India, bangsa Cina, bangsa Arab, apa lagi. Semua masuk ke dalam satu lah. Bukanlah kumpulan satu etnik. Dan tradisi budaya kita terlalu banyak. So kita akan tengok. Adakah Malaysia ini negara bangsa atau bagaimana? Okay. Dan jika kita lihat, negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Satu negara hanya mengandungi satu bangsa. Berikutan ini, Benedict Anderson melalui konsep Imagine Community mengatakan pertembungan tentang bentuk negara bangsa akan dimuktamadkan dengan kemerdekaan di mana pelbagai bangsa itu menjadi satu bangsa seperti Indonesia. Macam diorang kan, itu yang macam Indonesia dia satu bangsa je walaupun kadang ada Cina yang duduk di situ tapi dia adalah bangsa Indonesia. Tapi Malaysia ni kita akan tengok adakah disebut sebagai bangsa Malaysia ataupun bagaimana kan. Okay. Terusnya kita pergi ke slide nombor 16. Okay, konsep negara bangsa masih. Okay, menurut Morton dan Islam, negara bangsa ini adalah sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa dan landasan perkongsian mereka adalah dari sudut budaya, sejarah, bahasa, etnisiti dan faktor-faktor lain. Ini menurut Morton dan Islam. Okay? Menurut Penrose pula, negara-negara bangsa ni adalah sebagai a geopolitical entity whose legitimacy, claim to sovereignty and political power is based on its capacity to present a distinctive nation. Okay? Itu dari sudut ni lah. Dan kalau kita lihat juga daripada Godwin dan dia mengatakan negara bangsa ni adalah sebagai one nation in the area covered by the state to include most of the people who consider themselves part of that national culture. Okay. Itu antara terjemahan-terjemahan ataupun pandangan-pandangan cendekiawan berkaitan tentang negara bangsa itu sendirilah. Okey. Terusnya kita lihat kepada kita begini, slide kepada pembentukan negara bangsa. Slide yang ke-17 iaitu berkaitan tentang pembentukan negara bangsa lah. Okey, kita lihat ni fokus kepada Malaysia itu sendiri. Okey. Apabila Malaysia telah diisytiharkan merdeka pada 31 Ogos 1957, apa yang lahir ialah sebuah negara dan bukannya sebuah bangsa. Itu menurut Abdul Rahman Embong. Dia bukan melahirkan bangsa, bukan melahirkan sebuah bangsa, tapi melahirkan sebuah negara. Kita kena tahu apa. Sebuah negara ada kerajaan, tadi kan kita ada bincangkan, ada kedaulatan, ada perlembagaan, ada undang-undang kan. Tapi dia tidak melahirkan sebuah bangsa tu. Sebab kalau dekat Indonesia, kita orang dah cakap bangsa Indonesia, kita dekat Malaysia, kita tidak sebut bangsa Malaysia. Ada memang sebutan bangsa Malaysia, tapi sejauh mana orang cakap sebutan itu ataupun penjenamaan bangsa Malaysia itu betul-betul terjadi lah dekat Malaysia ni, kita kena lihat di situ. Dan jika kita lihat apabila Malaysia terbentuk pada 16 September 1963, apa yang wujud ialah negara Malaysia dan bukannya bangsa Malaysia. Kita kena tahu bukan bangsa Malaysia yang terwujud, tapi negara Malaysia yang terwujud. Itu menurut Abdul Rahman Imbong juga lah. Dan jika kita lihat menurut Morton dan Islam, struktur sistem negara bangsa ini memerlukan promosi kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Itu antara struktur sistem negara bangsa. Maksudnya kepentingan anak watan tu, maksudnya satu etnik, satu budaya, satu ni. Tapi kalau dekat Malaysia, kita melibatkan kepentingan pihak lain. Antara orang cakap etnik-etnik lain, antara etnik Cina, apa lagi. Yang paling besar lah, Cina, India dan juga orang cakap anak jati Sabah Sarawak kan. Jika kita lihat, bagi aliran yang berpahaman liberal dan sosialis, menurut mereka negara bangsa ini adalah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik yang sempurna. Manakala bagi fahaman konservatif dan nasional pula, ia adalah berdasarkan kepada etik dan satu bentuk perpaduan yang organik. Itu menurut Abdul Rahman, menurut Morton dan juga Hayward berkaitan tentang bagaimana pembentukan negara bangsa yang sebenar. So, kalau kita lihat dekat Malaysia ini,
Kita bukanlah bangsa Malaysia, tapi kita berpandu kepada negara Malaysia itu sendiri. Tapi kita boleh bincang lagi secara mendalam. Bagaimana? Nanti kita akan tengok bangsa idaman kan. Di situlah tu yang macam mana kita nak jadikan mana satu Malaysia ni. Kan? Okey. Seterusnya kita lihat kepada, okey, ini adalah sinopsis juga daripada slide yang ke-17 tadi, yang kamu perlu tahulah, okey, pembentukan negara bangsa. Kita ada 3 sini. Kita akan tengok apa itu one state, one nation, nation without state, state without nation. Ini antara pembentukan negara ataupun bentuk-bentuk negara bangsa lah. Okey, one state, one nation, nation without state, state without nation. So kita akan lihat satu-satu makna dia ni lah. Okey. Kita lihat kepada slide yang ke-19. Okey, apa yang dimaksudkan one state, one nation? One state, one nation adalah satu bangsa, satu negara yang mana keadaan ini bertitik tolak daripada satu ras ataupun satu kaum ataupun yang membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Okey, justru ia akan melahirkan sebuah negara bangsa. Sebagai contoh yang saya bagi contoh tadi adalah bangsa Jepun yang mana mereka membentuk negara Jepun, bangsa Jerman yang mana mereka membentuk negara Jerman. Sebab mereka adalah satu ras sahaja, satu budaya dan satu etnik. So, itu yang dimaksudkan dengan one state, one nation. Apa pula nation without state? Iaitu bangsa tanpa negara. Okey, bangsa tanpa negara ini terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai autonomi sendiri. Misalnya, kita tengok dekat selatan Thailand, kita ada bangsa Melayu Patani kan. Mereka mempunyai identiti bangsa mereka tersendiri, tetapi negara mereka dimiliki oleh orang-orang Thai, bukan dimiliki oleh mereka. Kan? Jadi mereka tidak ada negara, bangsa tanpa negara. Dan yang mana kalau kita lihat juga di orang cakap utara Iraq, dia ada satu nama yang kamu boleh kaji atau bukan kajilah, kamu boleh tengok nanti apa itu bangsa Kurdish. Yang mana kalau kita lihat bangsa Kurdish ni adalah bangsa yang berjaya membentuk wilayah otonomi Kurdistan lah, tetapi nama Kurdistan ini tidak iktiraf dan tidak ada pun dalam peta dunia. Kalau kita tengok kan, tapi dia termasuk dalam kawasan Iraq lah. Dia punya bangsa tersendiri lah. So itulah yang dinamakan sebagai bangsa tanpa negara. Dan seterusnya negara tanpa bangsa. Yang ni kita nak tengok di mana Malaysia terletak. Okey. Kita lihat senario ini berlaku apabila wujudnya sebuah negara yang diperakui kedaulatannya tetapi tidak jelas dari segi identiti bangsa yang dibina. Okey, kewujudan sebegini boleh dirujuk dalam konteks Malaysia sekarang lah, yang mana kita tahu bahawa Malaysia itu lahir sebagai sebuah negara yang terdiri dari pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti masing-masing. Yang mana kita tengokkan satu bangsa Malaysia masih belum terbina lah. Sebab agak sukar sebenarnya Malaysia ni kita nak sebutkan dia sebagai bangsa Malaysia tu. Negara Malaysia tu memang kita dah tahulah kan. Dan persoalan saya di sini, Palestin terletak dalam bentuk negara bangsa yang mana? Okey, kamu tidak perlu jawab dahulu. Nanti dalam perbincangan kita akan jawablah. Kamu beritahu saya, Palestin terletak dalam 3 bentuk negara bangsa yang mana? Okey. Sekarang kamu sudah faham berkaitan tentang one state, one nation, nation without state dan juga state without nation. Okey, seterusnya kita pindah pula kepada bentuk negara bangsa. Okey, ini slide yang ke-20. Kita lihat setiap negara bangsa ini, ia memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa mereka. Macam saya sebut tadi lah. Saya selalu sebut kan tadi kan. Masih ada satu etnik. Okey. Namun begitu, dengan penghijrahan, perkembangan kapitalisme dan penjajahan, geopolitik negara telah mengalami perubahan melalui perjanjian penaklukan semenjak abad ke-16. Kita lihatlah di sini. Dalam pergolakan geopolitik dunia ini, 2 bentuk negara bangsa dapat kita kenal pasti. Okey, kita kena tahu negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Settler. Okey, itu menurut Wimmer dan Pearson lah. Mereka kata kita boleh nampak di situ. Tadi kan kita ada nampak bentuk-bentuk negara bangsa yang one state, one nation, nation without state, state without nation. Tapi diringkaskan lagi menurut orang cakap para pengkaji ini, kita boleh melihat dari sudut berlakunya perubahan geopolitik kan. Okey.
Maka ada dua bentuk negara bangsa yang perlu kita ketahui, iaitu first negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Okey. Dalam negara bangsa tamu ini kita boleh lihat seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, Brunei, Filipina, Malaysia dan pelbagai lagi lah dalam negara bangsa tamu. Nanti kita akan tengok ciri-ciri negara bangsa tamu ni sekejap lagi kan. Yang mana kalau kita tahu wilayah ini diduduki oleh kumpulan etnik asalnya. Macam kita dalam Malaysia, kumpulan etnik asal kita adalah orang Melayu. Tapi disebabkan apa? Disebabkan hegemoni politik, dia menjadi amalan di mana anak watan itu dalam ini maksudnya negara bangsa tamu ni dalam negara bangsa tamu ni amalannya adalah anak watan diperakui dan diterima. Maksudnya anak jati di situlah. Contohnya Melayu. Walaupun negara ini memiliki komuniti migran dan dari negara-negara lain, mereka akan bernaung di bawah payung anak watan tersebut. Macam kita lah kan. Datangnya orang daripada orang cakap Cina lah, daripada India lah, cakap datang daripada Jepun lah apa semua. Tapi diorang mesti bernaung di bawah payung anak watan tersebut lah. Orang Melayu tu sendiri, macam kita cakap peradaban Melayu tu menjadi penaung kepada peradaban majmuk itu sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan negara bangsa tamu. Yang mana paling mudah kita cakap mereka negara bangsa tamu ini mengekalkan anak watan dan menerima orang migran untuk masuk ke dalam negara mereka lah. Okey, itu melalui negara bangsa tamu. Dan kita lihat pula apakah ia negara bangsa settler. Okey, kalau kita lihat antara contoh-contoh yang diletakkan di sini antara negara bangsa settler adalah seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand, Singapura dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat dalam negara bangsa settler ini, komuniti migran ataupun orang yang datang berhijrah tu yang menduduki negara tu telah meminggirkan dan meletakkan tanah-tanah rizab dan ada yang menghapuskan anak watan asalnya. Maksudnya di sini, anak watan tidak berkuasa sudah dekat dalam negara tersebut. Yang berkuasa penuh adalah orang-orang migran. Orang-orang yang bermigran, orang-orang yang berhijrah. Bukannya ada anak watan. Itu perbezaan antara negara bangsa tamu dan juga negara bangsa settler. Okey, dengan pemilikan tanah, penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diperakui dan tidak diterima dan hegemoni politik diganti dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dalam politik. Contohnya kalau kita tengok kan situ WASP, Anglo-Celtic, Perancis, Cina dan sebagainya lah. Kalau kita lihat kan, itu kita boleh bincangkan lagi nanti dalam perbincangan kita di kelas secara lebih lanjut. Okay. Kita masuk kepada slide yang seterusnya adalah berkaitan tentang konsep negara. Kita dah tahu kan tadi sebenarnya kita dah tahu apa tu negara dan bangsa. Tapi ini dia akan terangkan lagi secara lebih mendalam lah berkaitan tentang konsep negara itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara? Okey, yang kita lihat negara ini merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Okey, konsep negara adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat yang mana ia mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain. Yang mana rakyat setiap negara itu diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerakyatan. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyatnya memandangkan rakyatlah yang akan mencorakkan negara. Kalau tidak ada rakyat, tidak adalah negara, kan? Okey. Rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara tersebut. Okey. Seterusnya kita pergi ini saya akan terangkan secara ringkas je slide ni. Okey. Okey, ini konsep negara menurut beberapa cendekiawan lah. Sebenarnya kamu boleh baca sendiri. Okey. Jika kita lihat di sini menurut Marx dan Weber, mereka memberikan perincian berkaitan ciri-ciri utama pembentukan sebuah negara itu yang mana ia perlu adanya penduduk, perlu ada sempadan, perlu ada kerajaan dan perlu ada kedaulatan. Dan bagi Marx pula, dia mengatakan the state is the product of class contradiction and class struggle and is controlled by the economically dominant class. Kita tengoklah, bagi Marx dia kata kalau orang tu kelas-kelas ni ibarat macam bahagian-bahagian ni lah kan. Orang-orang yang ada orang cakap, kita cakap mengikut kepada kelas lah kan. Kalau
tengok kepada economical dominant class tu sendiri. Yang diorang yang akan kontrol benda tu lah. Dan seterusnya, Weber belum mengatakan, the state is a human community that successfully claim the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory. Okay, itu antara menurut Weber. Dan manakala sebenarnya Weber ini yang mana terpengaruh dengan Weber, mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang Dahl ni sebenarnya dia terpengaruh sedikitlah dengan pandangan Weber ini, mana yang mendefinisikan negara ni sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sebuah wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Manakala menurut Giddens pula, negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa memerintah sesebuah wilayah tertentu dan boleh menggunakan pelbagai kaedah termasuk dengan cara kekerasan bagi mengekalkan sesuatu peraturan. Itu menurut Giddens lah. Itulah orang cakap antara maksud-maksud ataupun konsep-konsep negara yang dibawa oleh beberapa cendekiawan daripada Barat. Okey, seterusnya kita lihat, menurut Undang-Undang Antarabangsa, sesebuah negara harus memiliki elemen berikut. Okey, kamu kena faham yang ini je. Sebenarnya ini je yang kita nak lihat. Negara ni perlu ada apa? Perlu ada wilayah, perlu ada penduduknya, perlu ada kerajaan yang memerintah, dan perlu ada kedaulatan. So, ini sahaja untuk kita mengetahui bagaimana negara itu wujud. Okey. Selepas kita melihat tadi sudah tengok konsep negara, kita nak lihat pula konsep bangsa. Bagaimana bangsa ini, orang cakap terlahirnya sesuatu bangsa itu. Okey, daripada dimensi sejarah, istilah bangsa ini sebenarnya berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Kan? Kita pun menggunakan bahasa Latin kan? Yang bermaksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini cukup luas dan ia membawa makna yang sangat rencap. Biasanya istilah bangsa ini digunakan untuk menjelaskan tentang sebuah kumpulan etnik dari sudut bahasa dan juga kebudayaan komuniti tersebut. Dan kita lihat juga sekumpulan besar manusia, dia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan hubungan darah dan keturunan, penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan perkongsian sejarah itu sendiri. Ada setengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Dan mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Okey, menurut Benedict Anderson pula, ia mentakrifkan bangsa ini sebagai sebuah imagined political community. Okey, dan manakala menurut Penrose mendefinisikan bangsa ini sebagai the largest self-defined collectivity of people whose member believe that they share some form of territorial association and that they are genealogically related. Okay, itu antara maksud konsep bangsa tu sendirilah. Dan kita perlu tahu secara ringkasnya lah. Okay, bangsa ni nanti kita akan tengok dia punya peringkasan dia apa. Macam tadi kita nampak, yang perlu kita tahu lah, ini memang daripada cendekiawan kan banyak orang punya ucapan tafsiran orang berkaitan konsep bangsa. Tapi macam tadilah kita akan nampak. Negara ni perlu ada apa? 4 saja kita tahu kan. Yang perlu kita tahu. Perlu ada wilayah, perlu ada penduduk, perlu ada kerajaan, perlu ada kedaulatan. Kalau ada 4 ni, maka dia boleh dikatakan sebagai sebuah negara. Tapi jika tidak ada, maka dia tidak boleh dikatakan sebagai sebuah negara lah. Okay. Dan kalau kita lihat, konsep bangsa ini juga kita lihat, bangsa ini merujuk pada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan, itu menurut Mahyudin. Yang mana bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan peralihan darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah. Walaupun wujud berbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan dan belonging together. Itu yang membentuk orang cakap bangsa itu sendirilah. Okay, oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sebuah negara. Okey, inilah orang cakap sinopsis ataupun ringkasan daripada konsep bangsa itu sendiri. Yang pertama kamu perlu tahu yang mana
bangsa ini adalah kelompok manusia yang berdasarkan ciri-ciri fizikal, ras dan keturunan mereka. Yang kedua, terdiri daripada kaum, kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya itu sendiri. Dan yang ketiga, memiliki komuniti politik dalam wilayah tertentu. Okey, selepas kita tahu tadi negara, bangsa, kita perlu tahu juga apa itu kewarganegaraan sebab kewarganegaraan juga berkait rapat dengan negara dan bangsa ini. Okey, kita lihat slide yang ke-25 25. Slide yang ke-27 berkaitan tentang kewarganegaraan. Okey, kewarganegaraan ini adalah perihal warga negara ataupun kerakyatan sesebuah negara. Yang mana kewarganegaraan bermaksud kerakyatan, rupa bangsa ataupun bangsa seseorang. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik lah. Ini bermakna kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seorang individu dengan negara tersebut. Melalui kedudukan yang sah tersebut, seorang warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, hak istimewa dan pelbagai lagi. Macam kita lah sebagai warga negara Malaysia, kita berhak untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, berhak untuk mendapatkan perlindungan sepanjang kita menjadi warga negara di warga negara Malaysia. Okey. Itu perkaitan antara negara, bangsa dan juga kewarganegaraan. Okey, kita lihat pula kepada naratif negara bangsa Malaysia. Okey, jika kita lihat ini secaranya lah, kita nak lihat secara ringkas lah berkaitan apa negara bangsa Malaysia ni. Okey, ada 4 perkara penting yang kita kena lihat negara kepada negara bangsa Malaysia ni. Yang pertama, dia mesti berpasakkan kepada anak watan ataupun anak jati di negara di Malaysia itu sendiri dalam kepelbagaian masyarakat lah. Okey, yang kedua, ia mesti berteraskan kepada perlembagaan Malaysia. Dan yang ketiga, adanya ruang sivik dalam governance. Dan yang keempat, pembangunan Malaysia ini dibangunkan dengan adil dan dengan keadilan dan demokrasi. Itu sahaja yang kamu perlu tahu. Ada 4 perkara. Di sini pun dia ada terang sebenarnya. Cuma saya sebut ni saya ringkaskan lah. Okay. Kita lihat pula slide yang ke-29 berkaitan tentang negara bangsa Malaya Malaysia, negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Okey. Jika kita lihat, hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Itu dari sudut Malaysia lah. Okey, perkembangan perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah perlembagaan kita ni. Kan kita ada perlembagaan. Kamu boleh buka nanti, boleh tengok. Yang mana perlembagaan kita ni dia mencerminkan kenyataan sejarah tu sendiri, sejarah panjang yang kita tengok tadi daripada sejarah Melayu sampailah kolonial kan kita belajar kan. So, di mana kalau kita lihat Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara itu dijadikan pasak perlembagaan. Dia tidak boleh digoyah lah. Contohnya, orang Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja, kan kedudukan orang Melayu tu tidak boleh digoyahkan sebab ada dalam orang cakap sudah ada dalam perlembagaan itu sendiri lah. Dia menjadi pasak ataupun menjadi tiang kepada perlembagaan tersebut. Dan so kita tahu juga, kita sudah bincang tadi kan, orang cakap tiang ataupun pasak kepada peradaban majmuk ini adalah peradaban Melayu itu sendiri. Okey, dan kita lihat minoriti yang lain, maksudnya orang cakap etnik-etnik yang lain ataupun masyarakat-masyarakat lain, dia terikat di dalam tapak integrasi itu, di mana yang di-Pertuan Agong menjadi simbol perpaduan negara. Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Yang mana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 YDPA menjamin kepentingan minoriti lain. Okey, apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebagai pasak negara bangsa bersama Melayu itu sendiri. So kita kena tahulah bagaimana negara bangsa Malaysia ataupun Malaysia ini orang cakap terjadilah. Okey.
Kita lihat seterusnya slide orang cakap slide yang ke-30. Okey, ini dah nak tengok je ni secara tadi kita dah ada bincang berkaitan tentang negara bangsa tu apa semua kan. Bentuk-bentuk negara bangsa. So di sini dia nak tengoklah pembinaan negara bangsa ni dari asimilasi ataupun integrasi. Okey. Ini saya terangkan secara ringkas saja. Kalau Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, apa lagi? Philippines, mereka itu berdasarkan asimilasi. Kalau Singapore kalau kita tengok sini Singapore, kalau Singapore pula mereka ni menolak anak watan dan komuniti migran tu memiliki negara tersebut lah. Okey. Kalau Indonesia, Malaysia, apa lagi Brunei, mereka ini melalui kita semua ini melalui integrasi. Itu je yang perlu tahu. Nanti kita belajar secara lebih dalam lagi lah apa maksud integrasi, apa maksud asimilasi kan. Itu nanti kita boleh bincangkan di dalam kelas kita lah seterusnya. Okey. Seterusnya kita lihat pula slide yang ke-31, apakah yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia? Di sini dah masuk kan kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia ini. Menurut bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 10 hari bulan September 1995, beliau mengatakan bangsa Malaysia ini bermaksud yang mana Bangsa Malaysia means people who are able to identify themselves with the country, speak bahasa Malaysia iaitu bahasa Melayu and accept the constitution. Okay, maksudnya di sini Tun Mahathir Mohamad mengatakan bangsa Malaysia ini bermaksud orang yang dapat mengenali diri dan negaranya, bertutur dalam bahasa Malaysia dan menerima perlembagaan. Itu baru disebut sebagai bangsa Malaysia menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, seterusnya apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara bangsa? Okey. Menurut konsep negara bangsa pula dirumuskan dalam ucapan rasmi terakhir Tun Dr. Mahathir Mohamad seperti berikut yang mana Malaysia must be country that is ethnically integrated, living in harmony with full and fair partnership made up of one bangsa Malaysia with political loyalty and dedication to the nation. Maksudnya di sini, Malaysia ini mesti menjadi negara yang berintegrasi secara etnik, hidup selaras dengan perkongsian penuh dan adil yang terdiri dari satu bangsa Malaysia dengan kesetiaan dan dedikasi politik kepada negara. Itu yang dimaksudkan konsep negara bangsa yang fokus kepada Malaysia menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Seterusnya, tadi kan ada kan kita tengok yang awal-awal sekali bagaimana terjadinya orang cakap negara bangsa kan. Okey. First sekali kalau kita lihat ni saya ulang sikit lah kan supaya kita ingat kan. Terjadinya peradaban majmuk lah. Okey. Mesti ada sejarah sosial, ada peradaban majmuk, adanya negara, adanya bangsa, barulah jadi negara bangsa kan. Dan di situlah kita nak lihat apakah bangsa idaman yang diidamkan oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Okey. Okey. Kita lihat dulu. Menurut Syamsul AB, melalui konsep Nation of Intent, berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah project work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Kita kena tahulah sebenarnya negara bangsa ni satu projek yang berterusan, perkara yang berterusan dan kalau tengok bangsa dekat dalam tu pun sentiasa bersaing dalam negara tersebut. Sampailah wujudnya sebuah negara tapi bangsa tu susahlah untuk terbina kalau di Malaysia lah. Di Malaysia, pembentukan bangsa yang terjadi dalam dua fasa iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya. Nanti kita akan tengok. Nanti kita akan bincang secara lebih dalam lagi lah berkaitan konsep-konsep ni dekat dalam kelas lah. Konsep Melayu Raya yang digagaskan oleh Pergerakan Kiri Melayu, konsep negara Islam yang diperkenalkan oleh kelompok Islam dan konsep masyarakat majmuk yang dipimpin oleh orang Melayu. Namun demikian, kalau kita lihat sehingga hari ini hanya konsep terakhir iaitu Malay Literal Society diterima oleh pihak British pada ketika itulah. Maksudnya pada ketika zaman itulah. Hal ini kerana dinatijakan dengan terbentuknya CLC ataupun Community Lion Committee kan 1949. Ini pun nanti kita akan tengok apa yang ada dalam CLC ni. Sebab sekarang ni saya tak sempat lah untuk bincangkan secara mendalam sebab kalau kita mau lihat
CLC 1949 ni dia banyak perbincangan dia kan. Yang mana kita akan bincang nanti selepas saya bentang ni lah. Yang mana ia diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif ataupun identiti nasional sepunya. Impian ini antaranya telah melahirkan konsep Malaysia yang popular ketika pada tahun 1960 diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam Persatuan Tanah Melayu dan akhir 90 pada era pemerintahan Mahathir. Okey. Berbagai idea bangsa idaman lagi masih. Tu slide yang keberapa tu ya? Slide yang ke-34. Yang mana kita lihat selain daripada itu, pembangunan bangsa selepas merdeka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti yang kita kena tahulah wawasan 2020, gagasan satu Malaysia. Apa itu wawasan 2020? Okey, nanti kita akan tengok apa yang diterapkan dalam wawasan 2020. Wawasan 2020 ni masa tu yang mewujudkannya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Gagasan satu Malaysia ni pula diwujudkan pada pemerintahan Perdana Menteri kita Najib kan. So apa yang digagaskan oleh kedua-dua PM ini? Apa itu gagasan Malaysia? Apakah wawasan 20? Adakah benda yang sama? Adakah benda yang berbeza? Adakah ia melibatkan kesemua etnik ataupun bagaimana? Okey. Kalau kita di Borneo pun pada ketika satu dahulu dia ada wujud juga konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Ini antara yang wujudlah konsep-konsep itulah. Walau bagaimanapun menurut Prof Syamsul ni, konsep-konsep yang wujud di Borneo ni dicetuskan oleh kelompok strategi internet sahaja dengan bantuan sosial media dan tidaklah popular dalam konteks yang lebih umum. Dan beliau menegaskan juga bahawa pembangunan bangsa pasca PRU 14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepimpinan Mahathir masih lagi mengekalkan konsep Malay Lead Plural Society. Kan? Mesti macam cakap anak watan tu menjadi ketua kepada semua masyarakat lain ataupun etnik-etnik yang lain. Okay? Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Parti Bersatu, Parti UMNO, PAS. Kita kena tahulah, diorang sendiri ada bangsa idaman mereka lah. Dan menurut beliau juga, dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum, tetapi meminggirkan peri pentingnya hubungan dalam kaum itu sendiri. Kita kan kalau kita tengok, mungkinlah dari sudut pandangan saya ya, ini pandangan saya sendiri, kita menjaga hubungan antara kaum tu, tapi agak kurang untuk hubungan sesama kaum kita sendirilah. Macam mana kita menjaga dari sudut apa-apa lah, ekonomi ke, dari sudut sosial ke kan. So kita boleh lihatlah di situ, kita boleh tengok. Okey, seterusnya, kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraikan. Namun, menurut Syamsul atau menurut beliau, kita sering melihat perbezaan-perbezaan ini di dalam dikotomi yang negatif, bukannya positif. Perbezaan menjadi sesuatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Itu yang kita selalu lihat. Sebenarnya, perbezaan ni kita perlu lihat dari sudut positif. Kita jangan lihat dari sudut negatif. Dalam apa jua keadaan kan. Kecuali lah ada benda-benda yang besar berlaku yang sehingga membuatkan negara tu menjadi kocar-kacir tu kita kena ni balik lah. Tapi pada pandangan saya, perbezaan di dalam negara kita ni kita perlu lihat dari sudut negatif. Apa yang kita boleh ambil daripada budaya-budaya lain, daripada rakyat-rakyat lain ataupun masyarakat lain lah. Okey, inilah antara hegemoni negara bangsa idaman yang diidamkan oleh rakyat Malaysia lah pada ketika itu. Terutamanya orang cakap ahli-ahli politik lah. Kan? Kalau kita lihat di sini pada tahun 1950, dia berlakunya Malay hegemony. Ya, dan yang seterusnya adanya Malaya Raya yang mana kita tahu Malaya Raya ni ataupun Melayu Raya ni juga disekendali sebagai Indonesia Raya lah. Pada ketika itu yang mana kita tahu kan Malaysia, Indonesia ni merupakan satu gagasan kesatuan yang mana berlakunya penyatuan Melayu Raya yang mana Indonesia, Malaysia, Brunei disatukan dalam satu rumpun lah. Gagasan ini kita tahu telah disokong oleh pelajar lepasan guru di Maktab Perguruan Sultan Idris pada akhir tahun 1920 dan individu dari Sumatera dan Pulau Jawa termasuk Prof Muhammad Yamin dan Soekarno pada tahun 1950-an. Diorang menyokonglah gagasan Malaya Raya tapi tidak terjadi jugalah.
Tak jadi juga. And then tiba-tiba ada pula Daulah Islamiah lagi. Ini dicanangkan biasanya oleh pihak-pihak ahli politik yang berentitikan Islam. Contohnya PAS lah yang kita boleh nampak yang lebih besar di sini. Yang mana bagi mereka Daulah Islamiah ini adalah sebuah negara di mana Islam adalah agama negara. Undang-undang dan organisasi institusi berasaskan keseluruhan atau sebahagiannya pada Quran, Syariah dan ajaran agama lain. Itu bentuk Daulah Islamiah. Tak jadi juga. Okey, kita pindah pula lagi kepada ada lagi konsep keluar lagi Malaysia. Okey, frasa Malaysia ni pada asalnya ia digunakan pada awal tahun 1960-an sebagai motor laungan Majlis Perpaduan Malaysia ketika itulah yang mana berlakunya penggabungan parti-parti politik yang dibentuk untuk menentang perkara 15 Perlembagaan Malaysia itu sendiri. Yang mana artikel ini, perkara 153 ini khusus menyediakan kota khas untuk orang-orang Melayu dan Bumi Putera yang lainnya yang mana Malaysia dalam kemasukan ke dalam perkhidmatan awam, contohnya kan mesti kita ada kota orang Melayu atau Bumi Putera, pemberian beasiswa awam, kemasukan ke institusi pengajian awam dan pemberian lesen perdagangan. Okey. Di sini mereka tidak bersetuju lah. Itu yang wujudnya Malaysia. Malaysia ni untuk menerapkan Akta 153 ni. Ia juga memberi kuasa kepada kerajaan untuk mewujudkan monopoli Melayu dalam perdagangan tertentu. Itu Akta 153 punya ni lah. Okey. Jadi wujudlah Malaysian for Malaysia. Tak jadi juga. Okey, tahun 1990-an timbul lagi Middle Malaysia. Kalau kita tahu Middle Malaysia ini disebut sebagai Malaysia sederhana lah yang mana dia diperkenalkan oleh kalau saya tak silap oleh parti DAP lah, tapi ini yang terbaru lah pada tahun 2010 lah ada keluar juga lagi drama Middle Malaysia ni kan. Dan kita tengoklah, saya tak dapat cari apa yang mereka tekankan dalam Malaysia sederhana ini. Mungkin nanti kita akan cari bersama-sama lah apa yang ditekankan dalam Middle Malaysia ini. Okey, seterusnya pada tahun 2000 dan seterusnya maka ada lagi keluar negara bangsa idaman iaitu bangsa Malaysia. Okey, dasar bangsa Malaysia ini sebenarnya telah diperkenalkan oleh PM kita terdahulu iaitu Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada ketika itu yang mana menurut beliau hendak mewujudkan identiti kebangsaan yang inklusif bagi semua penduduk Malaysia dan dengan demikian dia meninggalkan dasar kebudayaan kebangsaan. Nanti kita akan tengok apa dasar kebudayaan kebangsaan yang menegaskan identiti etnik Melayu. Mahathir, Dr. Mahathir juga berkata, orang ramai dapat melepasti diri mereka dengan negara, bercakap bahasa Melayu dan menerima perlembagaan. Macam tadi kita cakap lah, yang kita tengok tadi kan, bangsa Malaysia tu apa. So sekarang ni, bagaimana dekat Malaysia ni? Adakah semua ini terlaksana ataupun bagaimana kan? Itu kita boleh fikirkan. Okay, seterusnya, ini sebenarnya penerangan daripada kamu boleh baca sendirilah. Etos bangsa, etnik, nasionalisme dan bangsa. Ini pun dia terangkanlah. Cuma saya akan tekankan sini berkaitan tentang etos tu sendirilah. Okey. Etos ini adalah perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, iaitu berasal dari perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa divisi yang formal. Okey. Dan ada juga contohnya menurut Etzioni, dia berkata istilah etos bangsa ini merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depan atau takdir sesebuah negara. Itu disebutkan sebagai etos bangsa. Okey. Apa pula etos nasional ni? Okey. Etos nasional ini dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengemukakan etos bangsa sebagai berikut. Ini adalah disebut dia mesti involve ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ada 7 perkara penting dalam etos nasional ini yang mana kalau kita lihat etos nasional ini adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan
yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti bersama. Itu disebut sebagai etos nasional. Dia semua kepada ciri-ciri nasional lah. Okey. Ini adalah seterusnya etos simbolisme bangsa Malaysia. Okey, kalau kita lihat, walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, uh, kita boleh mengukur, pengukurannya tu untuk kita mengukur tu agak sulit lah sebenarnya dan hanya dapat dipantau dalam segi bentuk dan etnisitinya di negara itu sendirilah. Okey, setiap bangsa ini memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka persejarahan panjang seperti kalau kita tengok benderanya, dari sudut bahasanya, dari sudut pakaian, dari sudut makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, kan kita tengok ada batu nisan, bagaimana kerabat diraja, adanya pahlawan, buku sekolah dan keselamatan negara dan sebagainya lah sebagai asas bangsa itu sendiri. Ciri simbol kita. Kalau contohnya simbol rakyat Malaysia apa? Mesti rakyat Malaysia lah, rakyat Malaysia. Nasi lemak dari sudut makanan dia tu kan. Semua orang makan nasi lemak. Okey. Baju Melayu dari sudut pakaian. Ciong Sam kan. Apa lagi? Dari sudut bahasa Melayu. Itu dari sudut simbol dia. Kita boleh lihat. Okey. Dan seterusnya dalam topik ini juga ada dimasukkan sedikit berkaitan tentang perbincangan geopolitik negara dan perubahan politik lah. Cuma saya tidak mau sentuh ini secara mendalam, kita akan tengok secara ringkas saja. Okey, berbagai perspektif tentang negara bangsa ini. Okey, sebelum merdeka kita bicara tentang negara bangsa, iaitu mana etnik Melayu, ketuhanan Melayu, adanya Daulah Islamiyah, adanya Malaya Raya, lepas tu etnik Cina Kerajaan British dan juga Malaya, India, Bali India dan juga Malaya. Inilah ada perbincangan orang cakap dalam sistem politik kita kan. Okey, lepas merdeka, kita banyak berbicara berkaitan tentang isu-isu tentang pembangunan negara. Etnik Cina dengan pendidikan Cinanya, kita berbincang juga berkaitan tentang sistem kerakyatan, kita berbincang juga bagaimana hendak meningkatkan orang cakap sistem ekonomi pada ketika itu. Okey, maka berlakunya pasca DEB, Dasar Ekonomi Baru, yang mana berlakunya perbahasan dari PAP, daripada DAP dan FCA berkaitan tentang kesamarataan dan pasaran. Di sinilah sebab kita kan duduk berbenang kaum kan. DEB ni terjemah Akta 153 dalam dasar awam. BN dan UMNO, pertumbuhan ekonomi diagihkan. Macam itulah, itu dari sudut politik lah. Okey, pada tahun 1990, Tun M dan Gerakan Bangsa Malaysia, DS Najib pula ada Satu Malaysia, DAP pula ada Media Malaysia, PAS pula ada Daulah Malaysia. Tapi kita tengoklah sejauh mana benda ni bergerak sekarang lah. Dan kalau kita tengok pun sekarang ni Pakatan Harapan lah pada tahun 2015 mereka dari 18 mereka mencanang lagi Malaysia dari sudut kesamarataan, kebebasan, hak asasi dan juga multiculturalisme. Ini antara perkara-perkara yang dibincangkan berkaitan tentang negara bangsa dalam politik lah. Okey, secara kesimpulannya kita boleh lihat peradaban majmuk ini adalah gabungan atau campuran pelbagai bentuk peradaban yang menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu yang mana kita boleh tahu negara itu perlunya ada penduduk, perlunya ada wilayah, perlunya ada kerajaan dan kedaulatan manakala bangsa adalah satu kelompok manusia yang mempunyai satu ikatan ketatanegaraan dan mempunyai komuniti politik itu sendiri dan apabila digabungkan negara bangsa majoriti rakyatnya memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama dan bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Manakala di Malaysia, negara bangsa idaman yang masih digunakan sehingga sekarang adalah Malay Lead Plural Society. Semua bangsa idaman tadi kita tengok kan, negara bangsa idaman tadi tu ada satu je digunakan, iaitu Malay Lead Plural Society. Dan kita boleh lihat etos nasional kita sendiri iaitu ciri-ciri keunikan masyarakat setempat yang mengikat individu. Macam saya cakap tadi di Malaysia, apa ciri-ciri khas yang mengikat kita sebagai rakyat Malaysia itu sendiri. Okey, yang terakhir kalau kita tengok pada pra penjajahan kita ada peradaban majmuk masa penjajahan ada masyarakat majmuk, peradaban majmuk, masyarakat majmuk. Dan pada pasca kolonial, kita ada masyarakat majmuk dan pada tahun 2000 ke atas,
kita disebut sebagai masyarakat kepelbagaian yang mana berlakunya kerencangan dari sudut sosial, batas etnik yang nipis, berlakunya hubungan horizontal bukan berdasarkan dimensi etnik dan agama. Dan jika kita lihat juga bagaimana peradaban acuan Malaysia itu sendiri, yang pertama kita boleh lihat ia dipengaruhi oleh pribumi Melayu, adanya peradaban Asia, Timur Tengah dan juga Barat, yang mana dia menunjukkan adanya kaum Melayu, adanya bangsa Melayu, adanya kaum Bumi Putera Sabah dan Sarawak, dan Islam itu menjadi tonggak ataupun menjadi agama rasmi di Malaysia. Dan kita juga mempunyai etnik-etnik yang lain seperti Cina, India, apa lagi Arab, semua di dalam ni. Dan peradaban kacukan global. Dan jika kita lihat di sini kata dia ada kata an ethno nation that is influenced by different civilization influences and embed with civic ethics through democratic, good governance, social justice and inclusive development practice. Okey, untuk hari ini itu sahaja perbincangan kita. Jika ada apa-apa permasalahan ataupun masih kurang faham berkaitan tajuk bab yang kelima ini berkaitan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia, kita boleh bincangkan selepas ini. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.